Memang. Yang masalah saya bukannya masalah Amway, tapi masalah saya diri sendiri. How I look Amway. Macam mana saya nak Amway ni sebagai satu bisnes? Itu cabaran pertama saya. Bukan cabaran luaran, dalaman saya. Macam mana saya nak mengorak langkah kedua untuk pergi mesyuarat? Itu cabaran saya. Bukan cabaran Amway. Amway bagi saya memang is good company, great company. Dia punya pemegang saham pun 40% ialah kerajaan Malaysia. I think it's a very good company. Kalau anda hari ini mencarum dalam KWSP, kalau anda mencarum dalam lembaga tabung haji, anda merupakan pemegang saham Amway sebab mereka membeli saham Amway hari ini. So it's a great company. Sebagai banker saya lihat bila ni nampak aja dia punya pemegang saham tu, I know it's a good company. Lepas tu saya tengok pula dia punya dia punya kata orang pun money back guarantee dia lah, all the scheme yang dia tunjukkan, dan dia merupakan satu scheme yang bukan piramid. To me is good for me. Cuma yang menariknya ketika bila saya masuk ke dalam dunia Amway, saya dibawa oleh seorang yang melihat Amway sebagai satu bisnes, Datuk Zuki. Dia kata, Zul, berapa pencen kau nak sebulan? Ketika itu saya nampak Amway tak adalah besar. Saya kata, okey, dapat 10-15 ribu sebulan, okey. Saya kata, good for me. Apa salahnya kau dapat extra 10-15 ribu sebulan? Berapa jam seminggu kau sanggup belajar? Dia tak tanya berapa modal nak bayar. Dia berapa jam seminggu kau sanggup belajar dengan aku je. Sebab saya bila di luar, orang tanya bila ada opportunity, how much are you willing to invest? Dan saya bilang, how much you damage like? Saya akan tanya, berapa saya bakal rugi? Saya tak tanya berapa pegang untung, berapa saya bakal rugi. Dia kata, 5 million, 3 million dan sebagainya. Dah biasa dengan benda tu. Tapi bila Datuk Zuki kata, how many hours are you willing to invest into the business? Nak belajar, kata dia. Saya kata, ketika saya buat Amway tahun 2000, saya ada 21 kerja. Siapa sini ada 3 kerja kat saya? Saya ada 21 kerja. Ketika itu saya ada 3 company sendiri, dan saya sitting on board of 15 multinational company. So 18 kerja. Campur PIBG yang dipertua, masjid punya pengurusi, dan juga alumni musik 21 kerja. 21 kerja. Saya 21 kerja. So kalau anda ada alasan tak nak buat Amway, saya ada 1001 alasan tak buat. Tapi I take it as a project. Datuk kata, berapa jam? Saya kata, maybe I can spend about 4 to 6 hours a week. 4 hingga 6 jam seminggu, insyaAllah aku dah boleh datang belajar. So I told my secretary, mulai sekarang no more corporate dinner pada setiap hari Isnin dan juga Rabu. Saya nak belajar malam. Saya masuk kelas MBA. Diorang pun sama-sama, saya ada juga berapa belas secretary, dia bergosip, Datuk nak belajar balik MBA. Dia tak tahu tu MBA tu mabuk buat MBA. So start. Saya beritahu dia no more corporate dinner. So hari Isnin dengan hari Rabu saya pasti ada di meeting. But this is my commitment. 2 jam hari Rabu, 2 jam hari Isnin, 2 jam hari Ahad, 6 jam seminggu. I fokus belajar buat MBA. Belum buat lagi, belajar aja. Lepas tu dia kata, okay, now this something. Dia dah bagi saya, dia buat macam projek. 6 bulan pertama apa nak buat, lepas tu apa nak buat. As you deliver your project, you got your payment. Saya tengok benda tu, ini teratur, bagus ni. Saya pun buat accordingly. And Alhamdulillah, mencecah bulan ke-16, I hit my platinum ship. 16 bulan. So bagi saya, projek saya 16 bulan, yang lepas tu dah macam kata pun benda dah remote control dah. I really build my group besar, sebesar-besarnya. Ketika saya hit Emerald pada tahun 2008, saya ada 28 orang silver producer ke atas. Jadi memang saya bina kedalaman, saya bina besar. Because saya faham, I am in a networking business. Saya bukan direct selling business, I'm a networking. I need to build network. No network, no business. Jadi saya kena banyak bina kumpulan, bina pemimpin. Jadi itu yang saya lakukan. Kawan-kawan hari ini memang dia datang seorang-seorang, it's okay. Saya datang seorang je dulu. Saya pergi MWS pun seorang-seorang je dulu, it's okay. Tapi kemudian bila kita faham, kita dah boleh ajak orang. Orang faham, orang ikut. We must show our success, baru orang nak ikut kita. Betul tak? Hari ini cepat-cepat. Buat bisnes nak untung ke nak rugi? Nak kecil ke besar? Tadi dah saya cakap, inilah yang saya makan sepanjang Ramadan saya sejak saya kenal Amway. Saya punya sahur memang masa tu kita pakai Positrim, selada tukar body key. And every Ramadan saya turun 5 kg. Itu garantinya. Memang boleh buat. Bayangkan you ada 100 orang dalam kumpulan you makan sahur macam ni. Tak kaya ke?
Kaya kita. Hari ini kawan-kawan, kita ada produk yang baik untuk kita lambakkan dalam kita punya jaringan. Suka tak suka, dalam handphone kita memang banyak nama, dalam Facebook banyak nama, tapi dia orang tak pakai barang kita. Bayangkan semua orang dalam Facebook anda tu pakai ubat gigi Lister, beli melalui anda. Kaya tak? Kaya. Jadi kita kena macam Neelofa. Neelofa bijak kan? Dia ada follower, berjuta follower dia. Bila dia lambatkan tudung dia, dia bukan jadi jutawan artis, dia jadi jutawan tudung. Why? Because dia boleh lambatkan produk yang baik kepada jaringan dia. Hari ini, kalau kita tak berani bina jaringan, jangan masuk networking business. Networking business is sebab bina jaringan. Ini yang paling penting bagi saya. Dan bagi saya, ketika saya mula-mula masuk ke Singapura pada tahun 2002, tak salah saya start dengan 4 orang je. 4 orang ni saya mula di Singapura. Sebab saya pernah kerja sana, saya punya driver, saya sponsor. Kemudian saya punya sama-sama pegawai bank saya, seorang daripada Hong Kong, seorang daripada Jepun, dan seorang lagi anak saudara saya. 4 orang. 4 orang je ketika MB dilancarkan di Singapura. Dengan 4 orang itulah saya bermula saya punya jaringan saya di Singapura. Agak-agak 3 tahun kemudian, berapa kumpulan saya di sana? Beribu. Rupanya ramai orang nakkan peluang ni, cuma kita tak cerita je. Tadi apa yang disebutkan oleh founders Sapphire kita, kalau berani tukar kedai, boleh tukar masa depan. Itu yang mesej saya bawa ke Singapura. Selama hari ni, di mana anda beli barang harian anda? Belanja hangus-hangus kat mana? Dia kata kat NTUC. Apa dapat kat NTUC? Dapat voucher hujung tahun, dapat DVD hujung tahun. Itu sebab dia sanggup tukar brand, beli barang di NTUC. NTUC macam koperasi orang Singapura. They get back their money, they get back some vouchers. They are very happy. Saya kata, kalau ada kedai yang nak bagi you bonus setiap bulan, nak ke tak nak? Lagi bagus kata, jom tukar kedai. Ketika itu kita banyak curi pelanggan-pelanggan NTUC, tukar barang kepada MW. Itu saja. Apa yang jual ke NTUC memang ada jual ke MW. Sabun cuci lantai, cuci pinggan, cuci, semua ada, kita ada. Sama di Malaysia. Apa yang tak ada dekat MW yang ada di yang sama, kita ada. Cuma mereka bertambah cabangnya, kita yang kayakan. Tapi apa salah kita yang kayakan diri kita dengan membina jaringan kita. So saya melihat MW dari perspektif satu perniagaan. I always take it as a project. Apa-apa sebab as a project. Ketika saya mulakan bisnes saya di UK, sama juga. Kebetulan anak saya belajar di London, di Birmingham. Saya kata, I want to start in UK. So saya mulakan kumpulan di sana. Bila saya ke Australia, sama juga. Memang kita susah, mana ada jaringan. Tapi di mana saya mula? Saya mula di masjid. Assalamualaikum brother. Mesti bila ke Waalaikumsalam. Soalan kedua, why are you here? I'm a businessman. What business you do? I sell everything that you use every day. Itu je. Dengan itu je saya dah mula jaringan saya di Australia, saya dah mula jaringan saya di Canada dan juga di UK. So it's an awesome business. Perlu ke saya buka kedai? Tak perlu. Dengan lesen yang saya bayar masa ketika itulah RM78 di Kuala Lumpur di Malaysia, saya boleh berniaga di lebih ke 7 hingga 8 pasaran hari ini. It's a great business, kawan-kawan. Jangan pandang MW lekeh. MW is a big business. Kalau tak big enough, I tak buat. Saya tak akan buang masa. Itu pasti. Dan kawan-kawan, hari ini saya rasa you are in the right place at the right time. Why? This place is awesome. Kita ada ramai pemimpin yang sedia memberi anda ilmu, semangat dan sebagainya. It's about you. Adakah you nak keluar dan berbual benda ni? Itu dia. Why I say it's the right time? Inilah masanya. Sebab saya baru tadi pagi, tengah hari tadi, jumpa dengan rakan-rakan anak-anak saya. Kebanyakan semuanya balik luar negara. Semua bercerita, susah ke? Kerja stres. Baru kerja dah stres. Bukan stres kerja, stres takut dibuang kerja. Itu dia. They don't have peace of mind. Dia tak ada peace of mind. They don't mind working very hard. It's okay. Tapi yang dia takut, bila giliran aku kena buang kerja ni? Itu yang ditakuti. Hutang tak bayar lagi. Yang ada PTPN lah, yang ada macam-macam lah hutang, kan? Tak bayar lagi ni. To me, kalau anda dalam bilik ni kata, I am okay, I have peace of mind, besok saya meninggal pun my family is okay. Okay lah, Alhamdulillah. Saya besok kalau hilang kerja pun I'm okay. Bank ada, dalam bank ada 8 angka. Okay lah. Bukan 7, 8 angka.
berapa orang yang that kind of peace of mind? Payah macam. Alhamdulillah, saya bukan nak bangga diri. Saya of course saya ada bisnes lain, tetapi MW menyebabkan saya have that peace of mind. I know I can decide berapa pencen saya nak buat setiap bulan, berapa pencen saya nak buat setiap tahun. It's up to me to decide. Baru-baru ni saya dapat sedikit cabaran. Anak saya yang di Osaka terpaksa menjalani satu pembedahan. Saya 2 bulan di Osaka, terpaksa menemankan anak saya yang operation di sana. Sebab bukan menemankan dia, menemankan cucu, jaga cucu saya di sana. I told my wife, we are great. At least we don't care, we don't bother whether di Malaysia 2 bulan kita di sana pun. Pertama, bisnes saya jalan macam biasa sebab bisnes saya memang dah remote control dah. Memang dah remote control my business. Kemudian saya ada bisnes MW yang mana saya ada ke tak ada, okey je. Yang bestnya, mereka menjalankan mereka punya so-called movie seminar di Melaka, saya live dari Osaka pakai Skype. Macam saya dalam meeting tu, mana I join the meeting. Bila ada home meeting, saya join the meeting through Skype. Dunia ni sempit. Saya di Osaka tapi saya boleh join saya punya downline punya house meeting di Subang Jaya. Best tak? Wow, mana nak cari bisnes macam ni? Kalau bisnes yang lain, you tinggalkan, dia tukar bin, dah jadi bin lain lepas tu. Tapi ini kita tinggalkan, kumpulan tetap berkembang, kumpulan tetap kukuh. Yang ini yang saya kata ada peace of mind. I have decided with my wife, no, I think this is good. We can do better. We can go greater height. Kita boleh kembang. Kita ada wadah, ada wawasan untuk menolong beramai orang. Kemudian baru-baru ni saya berjumpa dengan YB Datuk Dr. Nur Azmi, Diamond kita. Dia kata, Dok, kita buat misi baru. Kita buat misi basmi BRIM. Tuan Najib marah lah kalau saya kata basmi BRIM. Bukan, saya kata nak mengurangkan jumlah orang yang terima BRIM. Kita keluarkan orang daripada belenggu kemiskinan. Kita ada misi yang lebih besar. Why not we do it? So ada a few of us, kita jadi think tank, kita nak buat projek ni. Kita akan buat projek untuk gerak tempuh. Kita tunjuk orang the plan B, macam mana mereka ada alternatif dalam hidup mereka, so that they can enjoy the peace of mind yang kita boleh enjoy ni. Saya yakin di luar sana ramai yang memerlukan kalian. Terlalu ramai miskin bandar kat Lembah Kelang ni. Saya terperanjat baru-baru ni di sekolah anak saya. Di guru besar kata, Datuk, tahun ni kita ada 78 fakir miskin. Masya Allah, kat Subang Jaya ada fakir miskin. Kerana bila Maiden buka di UJ1, dia rekrut orang daripada Sabah Sarawak jadi pekerja, dan gaji semua below RM2,000 bekerja di situ. Itu diiktiraf sebagai fakir miskin dan layak menerima macam-macam imbuhan daripada sekolahan dan sebagainya. Adakah mereka memerlukan bantuan? Pasti. Anak kita ramai yang keluar dengan hutang yang banyak. Adik saya mula-mula keluar degree tak cukup, nak sambung buat master. Tengok hutang tinggal berapa. Ini sebab malas nak kerja, tak jumpa kerja, dia kata nak sambung PhD. Pening kepala kata. PhD, pandai habis dah PhD, sampai nak sambung lagi. And then can they get a job? Not necessary. What will happen to them? Inilah orang-orang yang kita patut hulur tangan, because we have the best business. Business yang kita boleh miliki dengan modal yang terlalu kecil. Bisnes yang kita boleh miliki di mana kita boleh menjual lebih 800 produk yang jenamanya memang terkenal. ELF tadi saya dengar sebab saya bila kereta saya baik Volvo ataupun BMW, kalau kata kita tak ada minyak hitam dia kata please the alternative oil should be ELF. Volvo cakap macam tu, BMW pun cakap macam tu. Makna itulah jenama untuk kelas tu. And kita merupakan distributor untuk minyak ELF. Tak bangga ke? Bangga. We are selling the best product. Jadi kita bangga dengan bisnes kita. Jadi kawan-kawan, we are in the right place, the right time. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Tepuk dada, tanya saudara. With that, I thank you for listening. See you later. Terima kasih.